Soalan saya, sebenarnya Tun Mahathir ni apa masalah dia? Soalan dia tu. Soalan dia umum tu Pak Mus. Tapi kita cuba rengkangkan sikit malam ni sebab kita tak nak panjang lah. Baik, saya dulu nanti Pak Mus sambung. Apa masalah Tun Mahathir ni? Sebenarnya masalah Tun Mahathir ni adalah apabila Anwar menggagu-gugat sistem yang telah dia bina selama ini. Itu je. Saya percaya Tun Mahathir dia bukan melihat diri dia dah. Dia tak melihat diri dia. Dulu saya pernah bercakap tentang oligarki. Yes. Siapa yang tak biasa dengan live saya, dia tak tahulah perkataan maksud oligarki tu. Tetapi saya pernah buat satu live berkenaan dengan oligarki yang muncul di dalam negara kita, cuba menguasai pada waktu itu parti-parti politik supaya mereka yang maju ke hadapan daripada segi ekonomi, daripada segi pendapatan dan sebagainya. Nah, oligarki ini sebenarnya diwujudkan, dia amat kuat pada zaman Tun Mahathir. Dan itulah antara sebab kenapa dia berkuasa begitu lama. Antara sebab. Dan ada seorang lagi dekat Sarawak yang oligarki macam tu, tapi tak apalah, yang tu kita tinggalkan. Tapi dekat ni, itu yang diwujudkan. Dan itu adalah sistem. Dan inilah yang kita namakan kleptokrasi. Krasi is a system. Sistem yang klepto, yang melipat, yang orang kata apa, yang mengambil peluang dan ruang untuk keuntungan diri dia sendiri. This is what we call kleptokrasi. So it's all about a system. So sistem telah diwujudkan oleh dia. So bila Anwar Ibrahim dan kita kena faham, itu antara sebab kenapa dia menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tahun 1998 dahulu, 97 dahulu. This is the very reason kenapa Anwar di-deny menjadi Perdana Menteri. Kita kena faham benda ni. Sebab dia nak seseorang yang boleh menjaga, menjadi custodian, guardian kepada sistem yang dia nak bina. Apa sistem oligarki tu panjang cerita dia, tetapi sistem itu telah dia bina untuk kesejahteraan dan orang kata apa, keampuhan kronisma dia, orang-orang dia di sekeliling tersebut. Jadi disebabkan oleh itu, bila Anwar Ibrahim sekarang ini, dia tak boleh halang dah. Dia cuba halang dengan menjatuhkan kerajaan 22 bulan. Pakatan Harapan dijatuhkan bukan kerana apa? Kerana tak benarkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, kita kena ingat benda ni. Pada masa sebelum jatuh kerajaan, desakan supaya Mahathir letak jawatan bagi dekat Anwar Ibrahim itu sangat kuat. Sangat kuat. Sehingga kan Mahathir kena fikir, kalau aku bagi, dia dah tak boleh nak halang. So dia akhirnya apa dia buat? Dia jatuhkan kerajaan. Lepas tu dia buat muka tak malu. Oh, saya tak tahu. Dia jatuhkan kerajaan, cuma ialah Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, kawan lah masa tu, kawan Lim Guan Eng apa semua tu, Mas Abu, dia cuba juga nak memujuk Mahathir lah bersama ke hadapan. Tapi Mahathir tahu sebenarnya kerajaan dah tumbang dah. Mustahil, saya kata, saya tahu pada masa itu, kalau Perdana Menteri letak jawatan agung lantik orang lain, takkan timbalan jadi Perdana Menteri. Kalau saya tahu, mustahil Mahathir tak tahu. Mustahil Mahathir tak tahu. Kalau sebenarnya dia tahu, kalau dia nak selamatkan kerajaan Pakatan Harapan, senang je. Dia lantik Kak Wan jadi Perdana Menteri, dia letak jawatan, selamat kerajaan pada waktu itu. Tapi kenapa dia letak jawatan tanpa melantik Kak Wan? Sebab dia tahu bahawa dia tak nak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. So halang punya halang, itu saya kata tertulis sudah Anwar Ibrahim bakal menjadi Perdana Menteri. It's just a matter of when. Kita kata 8 tak jadi 9, tak jadi 10. Bila 10 beliau jadi, ancaman daripada siapa? Sistem ni. Dia 98 tahun, 2 tahun lagi 100. Yeah. Kan? 2 kali umur saya pun tak sama dengan dia hidup, tahu tak? 2 kali umur kita ni, man. Kita 2 campur, tak sama lamanya dia hidup tu. Kalau kita nak gambarkan macam tu lah usia dia. Dia maksudnya apa? Dia tak ada lagi kepentingan tu. Kepentingan bagi dia tak ada. Bagi dia kepentingan. Tetapi dia nak make sure dia protect the system. Sistem apa? Itu saya kata dia oligarki. Ya. Dia bercerita soal liwat ni, dia tak pernah baca pun judgement tentang liwat. Hari ni saya bawa yang bercerita, yang menyebut tentang liwat, tak pernah pun baca keputusan dan apa yang hakim sebut tentang liwat dan tengok bukti-bukti. Tetapi berani bercakap, menuduh orang suci,
orang yang orang kata suci itu dari sebagai liwat. Sedangkan kalau ikut Islam, anda menuduh kena sebatan tau. Betul. Okey, dia ada dua liwat. Liwat satu, liwat dua. Okey, liwat satu, liwat dua. Kita cerita liwat satu dan saya tak cerita panjang, saya cerita bagi umum je. Dalam liwat satu, dia dikatakan dilakukan bersama Azizan, driver Wan Azizah pada waktu itu, di Villa Trivoli. Okay, nama villa itu Villa Trivoli, adik adik dia nak cerita adik-adik sekalian Villa Trivoli. Ini jangan tak tahu. Ingat nama ni, Azizan Villa Trivoli. Sewaktu pertuduhan dikatakan, sebab okey, kalau kita nak buat satu pertuduhan tu kena tepat. Dia mesti siapa yang melakukan, maksudnya ada yang tertuduh, section berapa, di mana, pukul berapa dan bila. Dia mesti spesifik. Kita tak boleh kata Iswardi melakukan kesalahan mencuri pada tahun lepas di Sarawak. Tak boleh macam tu. Sarawak tu di mana? Di alamat mana? Kalau mencuri bila? Jadi kisah Villa Trivoli ni tuan-tuan, bila pendakwa raya sebut satu tarikh, masuk mahkamah, tiba-tiba sebut, tarikh ni, villa ni tak siap sebab masa tu villa tengah renovate. Lepas tu tukar tarikh. Oh, bukan tarikh ni, tukar tarikh lain. Oh, lepas tu tukar tarikh lain. Lepas tu tukar tarikh lain. Akhirnya tetap pada tarikh tu. Itu yang pertama. Pertama, tarikh bertukar. Tak kalah orang kena liwat dia tak tahu tarikh bila. Sebab dia bukan berlaku setahun, 2 tahun, 5 tahun. Dia baru sekejap berlaku. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, kita nak cerita. Dia dipaksa ke dia rela? Itu soalan dia. Dia dipaksa ke dia rela? So, dalam pertuduhan, Azizan dia malu kata. Dia tak nak kata bahawa dia rela. So, dia kata dia dipaksa. Kalau dipaksa, dia bawa section C. 377C besar. Kalau rela, B. Suka sama suka. Kalau rela, dua-dua kena hukum. Betul. So, Azizan kata, saya bukan rela, saya dipaksa. Tapi pendakwa raya charge bawah B, bukan bawah C. Yeah. Tapi dia tak hukum Azizan. Dia hukum Anwar Ibrahim. So, dia kata, kenapa tak letak bawah C? Sebab C ni tuan-tuan susah nak bukti. Sebab C adalah rogol, macam rogol lah. Kena bukti ada keganasan, kena bukti. Dia susah. C ni susah. Susah nak buktikan. Kena ada penetration, kena check, kena bawa doktor dan sebagainya. Zaman tu tak ada lagi jumpa doktor. So, akhirnya dia bawa tilam tuan-tuan. Usunglah tilam. Tak jumpa apa kat tilam tu. So, pada liwat pertama tahun 2004, Mahkamah Persekutuan mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah di atas tuduhan liwat satu. Betul. Saya ulang tuduhan liwat satu, Mahkamah Persekutuan mendapati Anwar Ibrahim tidak bersalah. Baik. Habis. Kenapa nak tuduh liwat Iswardi? Kenapa Mahathir tuduhkan liwat pada Anwar Ibrahim? Sebab dia tak jumpa kes lain. Kes rasuah. Tak ada salah guna kuasa. Tak ada. Baik. Dia kena 6 tahun salah guna kuasa. Tuan-tuan tahu salah guna kuasa apa? Pada masa itu, Umi Halfidah kena tahan oleh polis. Umi Halfidah ni adalah kakak ke adik kepada Azmin Ali, pegawai dia. So, masa kena tahan disebabkan menyebarkan palsu yang pasal 50 dalil tu, dia bagi tahu polis, ketua polis, bukan ketua polis lah, polis, ketua polis Kuala Ayah masa tu, atau Bukit Aman. Jangan kasar sangat, gertak-gertak sahaja tak apa. Perkataan digunakan oleh Anwar, gertak-gertak sahaja. Kerana guna perkataan gertak-gertak itu, dia kena 6 tahun. Dia rasuah ke tuan-tuan? Dia salah guna kuasa ke tuan-tuan? Dia sebat duit rakyat ke tuan-tuan? Dia sakau ke duit rakyat ke tuan-tuan? Tak ada. Gertak-gertak saja dia kena 6 tahun. Baik, liwat 2. Saya ringkaskan juga. Liwat 2 ni lagi lawak tuan-tuan. Tuan-tuan, majoriti kita kat sini lelaki. Minta maaf saya nak sebut tapi saya tak minta maaf. Majoriti insya-Allah ada air mani. Dan majoriti tahu air mani punya elemen tu macam mana. Terutama yang kat bawah tu, elemen air mani tu macam mana. Dia didakwa, dia kena liwat hari Rabu. Hari Selasa. Kena liwat hari Selasa. Dan dia pun kata dia kena paksa tau. Dia bukan rela, dia kena paksa. Dia kena liwat hari Selasa. Rabu, Khamis, Jumaat, hari Rabu, minta maaf. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 4 hari. Dia kata dia jumpa doktor hari Sabtu. Okay, saya ulang balik. Dia kena liwat hari Rabu. Hari Khamis, dia jumpa Anwar Ibrahim tau. Saiful ni. Dia hari Khamis, dia pergi jumpa lagi Anwar Ibrahim. Orang yang meliwat dia ni.
Dia masih lagi jumpa Anwar Ibrahim dekat rumah, ada satu villa masa meeting. Dia masih menemani Anwar Ibrahim. Padahal dia kata dia kena liwat hari Rabu secara paksa. Tuan-tuan, logik lah. Kalau kau kena rogol, takkan kau jumpa perogol kau sekali lagi buat muka lama. Okey. Kemudian, kenapa 4 hari ni sangat penting? Saya nak tanya tuan-tuan yang lelaki, yang perempuan tak payah jawab. Selikat mana air mani kau? Ni kuat kasar punya cerita ni. Selikat mana air mani kau? 5 minit air mani cair lah. Kenapa perkara ni penting? Dia kata, saya simpan air mani dalam buntut saya 4 hari. Tak meleleh-leleh, tuan-tuan. 4 hari. Kenapa 4 hari? Hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Mendiang kapal Sing tanya dia, adakah kamu seorang Muslim yang baik? Saya seorang Muslim yang baik. Baik. Kamu pergi sembahyang Jumaat ke tidak? Saya tak pergi sembahyang Jumaat. Kenapa kapal Sing yang bukan Islam tu boleh tanya sembahyang Jumaat? Kenapa? Sebab kalau dia pergi sembahyang Jumaat, dia mandi. Kalau dia mandi, dia kena bersihkan diri dia. Baik. Bukti yang paling kukuh. Bila doktor buat skop, dia masukkan kamera dalam buntut dia. Masukkan kamera. Masa dia masukkan kamera, dia tanya, kapal Sing tanya pada doktor tu, masa kamu masuk tu, gelap ke cerah? Gelap ke cerah? Ni baca, saya ada full judgement liwat 2 dan liwat 1. Saya ada full judgement. Termasuk perbicaraan dia. Dia tanya, gelap ke cerah? Doktor tu kata cerah. Kenapa cerah, tuan-tuan? Biologi. Kalau kita makan sekarang, 3 hari tahi itu akan terbina dalam usus kita. Kalau masuk kamera, nampak tahi-tahi tu, tuan-tuan. Ni saya bahasa kotor je ni. Nampak tahi-tahi tu. So dia akan jadi gelap. Kenapa dia tanya cerah? Maksudnya dalam tempoh 3 hari dia pergi berak. Kalau dia berak, dia basuh ke tidak? Dia berak, dia basuh ke tidak? Aku tanya soalan ni. Cerah, tuan-tuan. Dia disebut dalam mahkamah, cerah. Dia berak, dia basuh. Kat mana datangnya DNA tu kalau dia basuh? Dan satu pakar daripada overseas dibawa dia oleh pihak pembela. Dan pakar itu kata air mani DNA hanya boleh diambil dalam tempoh 78 jam. Lepas tu dah tak boleh dah. Dia degrade. Dia ada degradation dia. Dia ada kelupusan dia. Tetapi mahkamah tak nak ambil ni semua. Sebab apa? Sebab nak pemastikan Anwar kena masuk jail. Saya baca judgement. Disebabkan oleh semua judgement inilah, maka pengampunan diraja ambil kira. Ini bukan Agong yang ampunkan. Agong ada kuasa ampunkan. Tetapi Agong akan merujuk kepada peguam-peguam, termasuk peguam negara, berdasarkan kepada semua judgement. Dan itu merupakan mahkamah tertinggi selepas atas Mahkamah Persekutuan. Dan mahkamah tertinggi di pengampunan diraja mendapati bahawa tidak bersalah. Itu semua adalah menolak keputusan Mahkamah Persekutuan dan mengampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara penuh. Ini bukan pengampunan sebab kesian, sebab kes-kes seperti ini, tuan-tuan. Baik. Kes-kes. Okey, itu soalan. Kenapa tak persoalkan keputusan dia? Kita persoalkan. Dan telah diterima oleh mahkamah dan orang kata sewaktu yang di-Pertuan Agong meneliti bersama dengan yang menasihati Agong ni selain peguam negara, Chief Justice tau, Ketua Hakim Negara yang baru. Cuba tuan-tuan cek apa jadi pada hakim-hakim pada zaman Najib tu. Kita nak cerita campur tangan politik di dalam badan kehakiman, zaman Mahathir dulu dah buat. Tak percaya, bacalah catatan Tun Saleh Abbas dan juga peguam Hamid saya tengok Hamid apa nama dia? Dia satu peguam Hamid ni, bagaimana campur tangan pihak politik di dalam badan kehakiman. And itulah reform yang kita nak buat supaya tidak berlaku campur tangan pihak eksekutif terhadap. So tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan sekarang ni, percaya ke lagi hal liwat tu? Okey.